Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Rafizi akan memimpin satu jajaran baharu politik dalam Malaysia? Jajaran politik itu mungkin disebut gabungan-gabungan payung besar, seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa pemimpin Perikatan Nasional. Tetapi bukan melibatkan Perikatan Nasional. Rafizi dikatakan mungkin akan membentuk atau mungkin akan memimpin satu pergerakan penjajaran politik baru yang akan membabitkan parti-parti politik pecahan yang terbesar di Malaysia. Mungkinkah Rafizi akan menjadi ancaman baru kepada politik di Malaysia? Dalam bercakap tentang politik, apa-apa saja boleh berlaku. Bak kata pepatah, kawan boleh jadi lawan, lawan boleh jadi kawan. Tetapi pastinya Rafizi tidak akan bekerja sama dengan Parti PAS maupun Perikatan Nasional. Kerana Rafizi tahu tiada kelebihan beliau dapat dari sana. Tetapi mungkin ada ahli-ahli daripada Perikatan Nasional, ahli-ahli parlimen atau ADUN, yang turut sebenarnya memimpin ataupun tertarik dengan Rafizi Ramli, yang mungkin akan turut menyokong gerakan tersebut. Gerakan itu adalah gerakan jajaran baru politik Malaysia yang mungkin akan membawa kepada perubahan sistematik di dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Tidak saya katakan Anwar Ibrahim akan tumbang. Tidak saya katakan. Saya tidak katakan bahawa kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang. Tetapi mungkin ada penjajaran baru politik yang mungkin akan menyebabkan dinamik politik tiba-tiba berubah. Suara rakyat akan menjadi bergema. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan saya kongsikan dengan anda satu produk terbaik, yaitu For Life Transfer Factor. Produk ini bukan ubat. Produk ini ialah produk yang menguatkan imun tubuh badan kita. Karena kita kena penyakit, gara-gara imun badan kita lemah, imun badan kita jadi bodoh. Jadi imun badan yang bodoh itu dia akan menyerang tubuh badan kita dan kita jadi sakit. Tetapi untuk jadi sehat, jawapannya tetap sama. Kunci untuk sehat ialah kuatkan daya imun badan, perbaiki daya imun badan, dan didik daya imun badan yang menyerang itu menjadi pintar supaya dia tidak menyerang tubuh badan kita. Ada banyak testimoni yang saya sudah dengar dan sudah berada di depan mata saya sendiri berlaku. Bahkan saya makan obat kolesterol ini, kotaknya. Tapi selepas saya mengamalkan produk For Life ini, saya tidak makan lagi obat itu. Jadi tinggal kenangan sajalah. Ini baru saja saya dapat 7 hari bulan 4. Okeylah, jangan panjang-panjang tentang produk, nanti orang marah. Kita nak cerita tentang politik. Kalau berminat, hubungi saja nombor yang tertera ini. Baiklah, bercakap tentang penjajaran politik baru di Malaysia. Adakah Rafizi akan memimpin gerakan politik baharu Malaysia yang mana dianggotai oleh parti-parti orang muda? Kalau satu ketika dahulu dalam sejarah Malaysia, ada kaum tua dan kaum muda. Kalau masih ingat, dalam sejarah Malaysia ada gerakan kaum tua dan kaum muda. Kaum tua mempunyai gerakan propagandanya, bahkan fahamannya sendiri. Cara mereka bekerja lebih kurang kita boleh kata ikut cara orang tua lah, macam begitu. Kaum muda pula, dia lebih agresif, lebih berani, lebih terampil dan mempunyai daya tenaga yang kuat. Itu sebabnya kaum muda agak agresif. Jadi adakah penjajaran politik baharu itu bakal menampilkan kekuatan kaum muda seperti yang pernah berlaku dalam politik Malaysia? Persoalan itu akan kita ketahui tidak lama lagi. Sudah pasti kita akan ketahui apa sebenarnya akan berlaku dalam penjajaran politik baru yang dikatakan mungkin akan dibawakan oleh Rafizi Ramli itu. Tinggalkan komen kamu, benarkah Rafizi akan memimpin penjajaran politik baru, ataukah Rafizi akan berdiam diri dulu, berehat dan berehat seperti Khairi Jamaluddin? Sekian dulu.
Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya dapat satu message daripada seorang netizen. Beliau kata, sekarang ini ada gerakan memberontak dalam parti PKR. Gerakan pemberontak itu ialah gerakan tak puas hati terhadap tindakan dan keputusan yang berlaku terhadap Rafizi Ramli. Bukan sekadar mereka nak mempertahankan Rafizi, tapi kata mereka, mereka tak suka dengan apa yang berlaku dalam parti PKR. Yang lebih mereka pening kepala ialah apabila pendedahan yang luar biasa didedahkan oleh Rafizi dalam kempen Hirup. Rafizi tibai parti dia sendiri. Rafizi hentam parti dia sendiri. Dengan itu, dengan pendedahan daripada Rafizi itu, banyak perkara-perkara busuk yang timbul. Banyak perkara-perkara yang agak busuk mula diketahui. Itu sebabnya ada netizen ini, dia kata, ada gerakan memberontak yang mungkin akan digerakkan tidak lama lagi, dan gerakan memberontak itu mungkin akan menjadi satu pukulan padu maut kepada kepimpinan PKR. Apakah yang akan terjadi kepada PKR selepas ini? Adakah Anwar Ibrahim akan mengambil langkah yang lebih drastik bagi menyelamatkan PKR? Itulah soalan yang perlu kita jawab. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk For Life Transfector. Produk ini sangat bagus, dia bukan obat, dia adalah produk untuk meningkatkan imun tubuh badan kita. Secara ringkasnya, kita sakit karena imun badan kita lemah dan juga bodoh. Imun badan yang bodoh menyerang tubuh badan kita sendiri. Untuk kita jadi sehat, kita perlu menguatkan semula daya tahan badan kita yang dikenali imun itu, dan mendidik semula imun kita menjadi kuat semula. Dengan kekuatan daya imun itu, kita boleh bebas dan sehat selama-lamanya daripada penyakit kita, karena imun tubuh badan kita itu karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi cepat, siapa yang mau produk ini, cepat hubungi nomor tertera ini. Saya akan kongsikan dengan Anda bagaimana dan apa manfaatnya. Baru sebentar tadi ada seorang yang bertanya tentang masalah kencing kerap pada waktu malam dan berbuih kencingnya. Saya kata itu boleh diselesaikan. Siapa yang ada masalah sama seperti itu boleh hubungi saya. Oke lah. Nah, cerita sekarang ini tentang gerakan memberontak dalam PKR yang kononnya sedang digerakkan. Saya tertanya-tanya jugalah siapa dan bila. Siapa itu pula nak tanya satu hal. Siapa yang menjadi panglima memberontak itu? Siapa yang menjadi panglima perang kepada pemberontakan dalaman itu? Kalau betul itu terjadi, maka sebenarnya ada juga kebaikan dan keburukannya terhadap parti PKR atau mana-mana parti sekalipun. Kebaikannya ialah parti PKR akan menjadi lebih kuat. Parti PKR akan menjadi lebih matang. Parti PKR akan menjadi lebih dinamik dan teguh. Biasanya kita ada satu pepatah dalam sesuatu organisasi, apabila berlaku krisis hanya dua yang boleh berlaku akhirnya. Di ujungnya sama ada organisasi itu menjadi lebih kuat, teguh dan cekal, ataupun organisasi itu berkecai hancur dan bubar saja. Mana satu pilihan yang mungkin akan berlaku, itu sekarang ini sedang dimainkan oleh ahli-ahli PKR sendiri dan pemimpin-pemimpin PKR sendiri, termasuklah presiden dan timbalan presiden baru. Jadi, manakah dan siapakah yang akan menggerakkan? Saya tiada maklumat tentang itu. Mungkin Anda ada maklumatnya dan mungkin Anda boleh senaraikan maklumatnya. Jadi saudara, itu maklumatnya. Keburukannya kalau ada gerakan pemberontakan seperti ini ialah mungkin akan ada benar-benar keluar parti PKR, menyertai parti yang baru atau membuat parti yang baru. Kalau nak lompat parti ya masalah besarlah. Kalau Rafizi tiba-tiba lompat parti menyertai sokong Perikatan Nasional,
Ini masalah besar, mungkin akan didenda dengan saman berpuluh-puluh juta. Tapi kalau dia bentuk parti baru, sokong Anwar Ibrahim, mungkin tiada masalah. Sebab sokongannya masih sama, tapi hanya tubuh parti baru. Mana satu yang akan berlaku? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling saya tak sangka ialah ada berduyun-duyun orang message saya di dalam WhatsApp. Mereka kata mereka sudah hilang kepercayaan terhadap Anwar Ibrahim. Mereka kata gara-gara case seakan-akan Rafizi Ramli ditikam dari belakang, membuatkan mereka kurang kepercayaan lagi terhadap Anwar Ibrahim dan PKR. Sehingga ada yang menuntut, kata mereka, lebih baik Anwar Ibrahim letak jawatan saja. Wah, sampai begitu hebatnya kemarahan mereka terhadap apa yang berlaku dalam politik dan juga pemilihan PKR baru-baru ini. Pemilihan PKR bukan saja membuatkan adanya kemasukan muka baru dalam politik Malaysia seperti Nurul Izzah Anwar. Sebenarnya sebagai seorang pengulas politik, saya melihat Nurul Izzah Anwar memang betul apa yang dinyatakan oleh para penganalisis, bahkan para pengamal undang-undang. Mereka kata hak Nurul Izzah untuk bertanding itu memang hak dia. Tetapi apa yang didedahkan oleh Rafizi betul-betul membuatkan kita agak tertanya-tanya. Apakah benar yang dinyatakan oleh Rafizi bahwa semuanya seakan-akan sudah diatur untuk beliau kalah? Bermakna Rafizi sudah tahu awal-awal tak perlu tanding pun dia tetap kalah. Tapi kenapa Rafizi tetap bertanding juga? Karena Rafizi kata dia ingin membawa suara rakyat Malaysia, suara reformasi yang sebenar. Pendedahan-pendedahan Rafizi ketika kempen Hiruk memang luar biasa. Sehingga kan ada orang kata kempen Hiruk yang dibuat oleh Rafizi merupakan satu manifestasi politik terkini Malaysia yang profesional dan harus ditiru. Baiklah saudara, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yaitu For Life Transfector. Kenapa saya mau kongsi? Bukan saya karena mau jual obat, bukan karena nak buka klinik dalam konten saya. Tapi oleh kerana saya sudah mengalaminya, saya nak kongsilah. Oke, produk ini bukan obat. Produk ini untuk meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi baik, bijak, dan tidak bodoh lagi. Karena kita sakit, puncanya satu saja. Imun badan kita terlalu lemah dan imun badan kita juga menjadi bodoh. Apabila imun badan kita lemah, imun badan kita bodoh, maka kita mudah kena penyakit. Dan mau sembuh senang saja. Tingkatkan semula kualiti imun kita, kekuatan imun tubuh badan kita, dan didik semula imun badan kita yang bodoh itu untuk bertindak balas, melawan penyakit dan menyembuhkan kita. Kalau berminat dengan produk ini, sila kontak saya di nomor ini. Dan paling penting sekali, baru sebentar tadi ada satu case dalam kumpulan saya, case kencing manis yang hampir dipotong kaki. Nasib baiklah istri dia tidak mahu kaki suaminya dipotong. Akhirnya menggunakan Transfector. Selepas 3 minggu, kaki itu mula tumbuh balik sel-sel, dia punya daging dan kulit-kulit. Jadi tidak perlu dipotong. Kalau mau cari ikhtiar terakhir, apa salahnya? Baik, kita nak cerita semula tentang Rafizi Ramli dan juga Anwar Ibrahim. Ada yang menuntut Anwar Ibrahim letak jawatan atau mohon maaf dan berusaha memujuk semula Rafizi Ramli. Sampai begitu sekalinya retak yang berlaku dalam PKR gara-gara berlaku pemilihan kepimpinan PKR. Tapi yang hebatnya sebenarnya ialah mana-mana parti tahu apabila pemilihan tertinggi, pemilihan pemimpin tertinggi satu parti, pasti akan berlaku pergolakan seperti ini. Kenapa PKR terlalu ketara? Sebab satu sahaja parti di Malaysia ini yang ada membuat pertandingan sepenuhnya jawatan. Itu sebabnya kenapa terlalu ketara PKR. Sebab mereka mempertandingkan semua jawatan termasuk presiden. Kenapa pas tiada pergolakan? Sebab mereka tidak pertandingkan jawatan-jawatan besar. Takutlah Tuhan, tidak berani pengecut. Kedua,
UMNO pun begitu juga. Apa jawatan yang tidak dipertandingkan? Anda tahu. Itu sebabnya mereka tidak pergolakan. Lihat lagi PAS, lihat lagi Bersatu. Kalau Bersatu, entahlah apa jawatan yang dipertandingkan pun kita tidak tahu. Parti yang lain seperti Parti Muda. Nah, ini lagi lah. Jadi semua parti kalau bertanding pasti ada golak. Tapi semua tidak berani tanding. Hanya PKR saja yang berani mempertandingkan jawatan dalam parti mereka. Jadi sebelum nak bercakap tentang perbalahan kononnya berlaku dalam PKR, fikir-fikir dulu parti Anda yang tak berani langsung mempertandingkan itu. Oke, jadi sekian untuk kali ini. Apakah juga Anda setuju kalau Anwar Ibrahim letak jawatan? Pikir-pikirkanlah. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang tadi aku terkejut, ada satu hantaran di ruangan Facebook dan juga di ruangan WhatsApp saya. Dia kata, Rafizi Ramli akan menarik semula peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Ekonomi. Beliau kata, Rafizi masih cukup masa yang panjang untuk memikirkan sewaktu dia bercuti, untuk memikirkan kesan kepada peletakan jawatan tersebut. Agak logik jugalah pendapat dia ini. Dia kata Rafizi sebenarnya nak cuba air, nak cuba market. Adakah beliau masih diperlukan, betul-betul diperlukan ataupun bagaimana? Adakah itu akan mencetuskan polemik yang besar atau tidak? Jadi tidaklah dapat kita menolak idea ataupun pandangan rakan kita ini apabila dia kata ada harapan Rafizi untuk tarik balik peletakan jawatan dia. Karena ada beberapa alasan yang baik yang boleh kita pikirkan bersama. Ingat, dalam politik Malaysia apa-apa boleh berlaku. Semuanya ada kemungkinan. Tiada yang boleh katakan tidak, tiada juga yang boleh katakan iya. Semuanya boleh berkemungkinan. Termasuklah Anwar Ibrahim mungkin akan letak jawatan. Itu pun tiada yang mustahil. Siapalah yang tahu pemikiran manusia? Hanya Tuhan yang tahu. Antara sebab yang boleh menyebabkan Rafizi menarik balik keputusan untuk meletakkan jawatan itu ialah kerana apa yang berlaku dalam keadaan politik sekarang. Mungkinkah Rafizi terketuk semula di hati, terdetik semula di hatinya untuk mahu melihat kestabilan semula berlaku dalam PKR? Ataukah beliau mula menyedari keperluan beliau untuk tetap kekal bersama dengan kerajaan ataupun kabinet? Saudara, saya nak kongsikan dengan Anda dahulu satu testimoni kesihatan saya. Saya ada masalah kolesterol baru-baru ini dan saya telah pun menemukan satu produk yaitu For Life Transfer Factor. Produk ini meningkatkan imun tubuh badan kita, dia bukan ubat. Kalau kamu kata saya jual ubat, tak apalah, saya hanya kongsi kepada Anda. Yang tak suka tidak apa, Anda boleh skipkan iklan ini. Tapi bagi mereka yang memerlukan kesihatan seperti saya atau mau kekal sehat, yang mahu menguatkan semula imun tubuh badan, hubungi saya di dalam nombor ini untuk mengetahui bagaimana untuk sembuh daripada penyakit Anda apabila imun Anda meningkat dan imun Anda menjadi baik. Kalau imun baik, kita sehat. Kalau imun jahat atau imun lemah, kita akan sakit. Oke. Cerita tentang politik semula. Apa yang menariknya ialah Rafizi Ramli seorang yang bijaksana. Beliau pasti sedang merancang sesuatu. Dalam hantaran terkini baru-baru ini Rafizi sudah pun memberitahu dia sudah ada perancangannya sendiri. Ada kemungkinan Rafizi akan menarik semula peletakan jawatannya. Itu pertama, mungkin terdetik di hati Rafizi selepas dia mencuba keadaan air, keadaan semasa, mungkin dia tarik semula. Ada juga yang mengatakan mungkin apabila kerajaan ataupun Anwar Ibrahim bersama dengan PKR berjaya memujuk Rafizi. Kalau mereka berjaya memujuk Rafizi dengan tawaran-tawaran tertentu, termasuklah memberikan tawaran sebagai penasihat kepada PKR, sudah tentu mungkin besar kemungkinan Rafizi akan menarik semula peletakan jawatan beliau itu. Siapa yang tahu kan? Mungkin ada perbincangan tertentu
di dalam PKR. Tetapi setakat ini yang kita tahu dalam mesyuarat yang terbaru MPT, Majelis Tertinggi PKR, tidak ada isu tentang Rafizi dikemukakan. Yang ada ialah tentang persiapan untuk pilihan raya negeri Sabah. Jadi saya rasa mereka mungkin sedang memberi peluang kepada Rafizi untuk berfikir secara lebih dalam. Baiklah, sebelum kita berpisah, apa pula pendapat dan pandangan Anda? Pandangan saya yang paling akhir sekali ialah menjadi kerugian kepada PKR jika Rafizi dibiarkan begitu sahaja. Rafizi mempunyai kualiti yang sangat besar. Bagi saya, untuk pasukan orang muda, tiada lagi yang lebih baik daripada Rafizi dalam PKR. Kalau tiada Rafizi, saya tidak tahu siapa yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kalau bukan Rafizi, saya pun tak yakin siapa yang dapat menjadikan PKR menjadi kuat semula. Karena sudah terbukti tanpa Rafizi, perjuangan PKR menjadi lesu. Sekian dulu, kita jumpa lagi.